And on that note, I would like to introduce our final speaker, and Datuk Sri Dr. Sulaiman doesn't need any introduction, but his achievement is that he has written no less than 13 books, mengenai orang Melayu, Kampung Baru, dan juga his grandfather, Datuk Khatib Koyan, yang merupakan salah satu penghulu di Kuala Lumpur. Jadi masa tu Kuala Lumpur pun is debatable, dia punya sempadan di mana, rasanya termasuk Gombak dan setapak sekali. So on that note, please welcome Tan Sri Datuk Dr. Sulaiman untuk memberi sedikit sebanyak mengenai sejarah Kuala Lumpur. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Johan, Datuk Ghazali, Profesor Arbi, guru saya di depan ni, anak kaum baru, Haji Dar, Datuk Haji Dar, adik saya, Tamimi Syarigar, Real, dan Haji Afafuddin kat belakang tu, orang Mandailing, tuan-tuan dan perempuan. Saya pertama-tama ucapkan terima kasih lah kerana jemputan ini, dan dengan ucapan yang saya dengar memperkokohkan semangat saya lah, seperti seruan Profesor Ghazali sebut. Hanya saya nak mula dengan satu soalan kepada tuan-tuan dan perempuan. Oh ya. Apa pernah pergi ke jalan Masjid India minta angkat tangan? Alhamdulillah. Dekat jalan Masjid India itu ada nama Jalan Melayu. Jalan Melayu tu 50 meter saja. 50 meter. Dulu Masjid India tu Jalan Melayu. Tetapi mungkin diorang tak bagi penghargaan pada Melayu. Mungkin diorang rasa Melayu ni bangsanya remeh, bangsanya rendah. Jadi dia bagi jalan itu Jalan Masjid India. Maka Jalan Melayu itu di sini sampai depan itu dia. Inilah penghargaan kepada bangsa Melayu. Tuan-tuan, kena buat keputusan. Apa salah Jalan Dan Wangi itu letak Jalan Melayu? Dia nak masuk kepada satu kampung Melayu yang cukup bersejarah. Daripada 50 meter, nama Jalan Melayu. Inilah yang saya nak sebut. Dan seperti Prof kata, know your roots to claim your future. Kalau kita tidak tahu sejarah, kita tak tahu bangsa kita, asal-usul bangsa kita, macam mana kita nak claim our future? Oleh satu bangsa yang besar. Tuan-tuan, saya nak cerita lah apa yang saya gather daripada keturunan-keturunan saya. It was not written. Ini buku saya yang ke-12 yang dapat anugerah anugerah buku negara. Saya dah buat buku 13 buku berkaitan Kuala Lumpur dan berkaitan sejarah Kuala Lumpur. Saya nak sebut, walaupun Johan kata jangan cerita pasal Kampung Baru, saya nak sebut satu dia yang saya dapat gather daripada nenek moyang saya.
Kampung Baru ni, I take only 5 minutes, Prof. Datuk oh, tak panjang. Kampung Baru ini adalah satu manifestasi daripada, saya bukan rasis, daripada satu bangsa yang dihalau keluar daripada Kuala Lumpur. Bila kalau terlalu banyak datuk nenek saya di Jalan Rawa, Lebuh Ampang ni semua, terlalu jadi satu kawasan yang setinggan yang punya hebat. Maaf saya lah kalau ada orang Cina di sini. Cina telah jumpa dengan Brownfield, resident British. Ikut perjanjian, the Malay cannot stay in the city. Melayu kena keluar. Hanya bangsa Cina saja yang boleh duduk di tengah-tengah perut Kuala Lumpur, bandar Kuala Lumpur. Kecoh. Tetapi dalam buku sejarah tak ada. Kecoh. Dan maka Brownfield telah berunding dengan Sultan Abdul Samad, Sultan Alauddin dan Sulaiman Alauddin meminta untuk menyelesaikan masalah ini. Maka Sultan Sulaiman Alauddin bagi 240 ekar tanah di luar Kuala Lumpur, yang hari ini nama dia Kampung Baru, tengah perut Kuala Lumpur. Jadi orang Melayu semua yang tinggal, yang bermukim di bandar Kuala Lumpur, Lebuh Ampang, Kampung Rawa, antara dua sungai Gombak dan Sungai Kelang, terpaksa berpindah. Ada dua choice. Satu pergi ke Gombak, satu masuk ke Kampung Baru. That is the story. Saya bukan racist, but this is what happened. Ini fakta sejarah. Maka bermukimlah orang Melayu di Kampung Baru Kuala Lumpur. Di tengah-tengah pekan Kuala Lumpur, tak ada orang Melayu dah. Alhamdulillah, Kampung Baru hari ini di tengah-tengah perut Kuala Lumpur, dan satu bidang tanah yang cukup besar yang boleh memberi kemitraan ekonomi kepada orang Melayu yang menjadi pemilik tanah di situ. Dan Alhamdulillah, Datuk Haji Dar dan juga keluarga saya ada tanah di Kampung Baru. Itu satu fakta lah. Tuan-tuan dan puan-puan, kita dah dengar banyak lah. Banyak cerita macam mana orang Persaman. Orang Persaman ni Minangkabau, Kerinci, Talu, Mendeleng, Rawa, dari Persaman. Hijrah diaspora ke Semenanjung Tanah Melayu. Sebabnya pasal peperangan aja. Perang Padri, peperangan. Monyang saya terlibat dalam perang Peradi dengan desakan kolonial Belanda. Juga kampung dengan orang-orang kampung adat. Prof. Arbi, betul Dan kita lari. Kita adalah pelarian perang. Pelarian dari penindasan terhadap maruah dan integriti kita. Kita lari ke Semenanjung. Kita tinggal di Semenanjung. Dan Alhamdulillah, pada tahun 18 lebih, Semenanjung Malaysia ikut Mokhtar dalam buku ni, hanya ada tahun 1700. Semenanjung Malaysia, dia punya population 250,000 saja. 250,000 population 1700. Itu pasal kita kalah dengan Siam. Pasal population kita kecil. Kita kalah dengan banyak orang. Pasal population ni kecil. Tetapi berkat penghijrahan orang-orang daripada Persaman, orang Minangkabau macam saya ini, macam profesor, orang Mendeleng,
Ahmad Tamimi Siregar dan lain-lain. Orang Talu, orang Kerinci, orang Aceh yang datang migrasi ke Semenanjung telah menyebabkan bahawa hari ini Melayu 65% banyaknya dan tanah ini dimiliki. Kalau zaman 1700 hanya 250,000, tidak ke mana Semenanjung Tanah Melayu. Jadi itulah 3 fakta yang nak sebut. Fakta yang pertama tadi, know your root to claim your future. Yang kedua, Kampung Baru manifestasi dari orang Melayu dihalau keluar. Your place is not in the city. Kampung tanah you punya tempat. Yang ketiga, dengan kedatangan orang Minangkabau, orang Talu, orang Kerinci, orang Meneleng, orang Rawa, meningkatlah jumlah populasi orang Melayu di negara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ribuan terima kasih Tan Sri. So before we invite all the speakers for a joint Q&A, just nak menerangkan, terima kasih Tan Sri for clarifying. I think that's very important about the background of Kampung Baru, yeah. And also just to clarify, actually, what I told the speakers was that we wanted to focus on Kuala Lumpur punya early history. Dan it is true that Kampung Baru ni is a British punya colonial project, yeah. Because they realised that, Tan Sri, please correct me if I'm wrong, after the Klang War, during the Klang War, orang Melayu banyak lari lah. Because during the Klang, it was very brutal kan, banyak membunuh semua. So, penempatan Melayu semua habis kan, berpindah. And there was quite a number of fires at the time kan. So, orang Melayu pun berpindah. So, the British pun, bagaimana yang Tan Sri cerita tu kan. So, there was an effort to bring back the Malays. What I hear, there's another angle to it, was that the British is, they practice divide and rule. And, they never want to rely on one community. So it was useful it was important to bring the Malays back to serve in the police, in the civil service. So these are some of the reasons. But it is true that Kampung Baru was established selepas Perang Kelang, I think around 1890 like that, and to bring back all the Malays, as Tan Sri kata, either you move to Gombak atau Kampung Baru, ya. Tapi sebenarnya even before Perang Kelang, orang-orang Melayu yang terdiri kebanyakan daripada orang Sumatera telah menetap di Lumpur. Dan as Dr. Datuk Ghazali mentioned, orang Melayu dulu ni, it was the British that split the Nusantara, kan? Tanah Melayu, the British took, and then what is today Indonesia, orang Belanda. Tapi orang kita ni dulu sama je, tak kisah. Kan? Macam saya, orang tua saya dekat Singapura, kan? Mak dekat Terengganu, so balik kampung. For us, just balik kampung je. Tapi now it's become two different countries. Yeah? Okay. So on that note, if I can invite, before we close, we would like to have a question and answer with the audience. Yeah? Yeah. So can I invite the speakers to come forward to answer? Yeah? Ada soalan? Sekejap, because I'm just the host, let the speakers come in. Haji, come. Your chair.